Oke ya, kita mulakan suratul Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya? Boleh. Oke, kita teruskan ayat yang ke-6. An-Nabiyyu, Nabi, aula lebih utama. Nabi lebih utama. Bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Min anfusihim, daripada diri-diri mereka. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya. Ummahatuhunna, adalah ibu-ibu mereka. Wa ulul arham, dan keluarga yang terdekat. Dan keluarga terdekat, boleh tak payah yang ya. Dan keluarga terdekat. Ba'duhum, sebagian mereka. Aula, lebih utama. Bi ba'din, dengan sebahagian. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Wal muhajirin, dan orang-orang muhajirin. Illa, melainkan. An, bahawa. Taf'alu, kamu perbuat. Ila, kepada. Awliyaikum, rakan-rakan seagama kamu. Rakan-rakan seagama kamu. Ma'rufan, dengan baik. Kana, adalah ia. Zalika, itu. Fil kitab, dalam kitab. Masturo, yang tertulis atau yang ditulis ya, atau yang ditulis. Okey ya, boleh ulang? Azarin boleh ulang? Ditulis. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-6 daripada suratul Ahzab ni. An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim.
Nabi lebih utama dengan orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka. Maknanya Nabi ni lebih utama. Dia punya sayang kepada orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maknanya itulah kelebihannya. Jadi Nabi lebih utama dengan orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka. Boleh dipahamkan, Nabi itu lebih utama bagi orang beriman, orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maknanya kalau kita nak memahamkan, bolehlah dikatakan bahawa Nabi maknanya lebih kita utamakan daripada diri kita sendiri. Mana dia lebih utamakan Nabi itu daripada diri kita sendiri. Begitu juga dikatakan di sini. Wa azwajuhu, dan isteri-isterinya, isteri Nabi itu, ummahatuhunna, adalah ibu-ibu mereka. Jadi sebab itu janda-janda Nabi tidak boleh dikahwini oleh umatnya, dan memang tidak boleh berkahwin pun selepas kewafatan Nabi. Sebab Allah sendiri telah meletakkan isteri Nabi adalah ibu seluruh orang mukmin. Sebab itu janda dia tidak boleh dikahwini oleh sesiapa. Sebab dia sudah dimaktubkan dalam Quran sebagai ibu-ibu orang mukmin. Jadi kalau istilah ibu tu tidak boleh dinikahi. Wa ulul arham, dan keluarga terdekat. Dan keluarga terdekat yang ada hubungan talian darah. Ba'duhum aula bi ba'din, sebahagian mereka lebih utama dengan sebahagian. Maknanya lebih utama untuk mendapat pusaka dengan sebahagian yang ada pertalian darah. Mana keluarga yang hampir itu ada pertalian darah, dia lebih utama untuk mendapat pusaka fi kitabillah, dalam kitab Allah. Minal mu'minin, daripada orang yang beriman, wal muhajirin, dan orang-orang yang berhijrah. Maksudnya keluarga terdekat Nabi itu adalah lebih utama daripada orang yang beriman yang lain dan juga orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Illa antafalu ila awliyaikum ma'rufah, melainkan bahawa kamu perbuat kepada rakan-rakan seagama kamu ma'rufah, dengan baik. Kana dzalika fi kitabi mastura, adalah ia itu dalam kitab yang ditulis. Maksudnya kitab di sini ialah kitab Allah yang sudah ditulis. Dia punya hukumnya begitu. Kalau kitab Allah ni yang ditulis tu, kena ingat bahawa kitab Allah tu mana di Lauh Mahfuz. Kitab yang mencatat segala amal dan juga segala hukum-hukum yang telah dimaktubkan, semua yang ada di kitabullah, iaitu yang ada di Lauh Mahfuz. Okey, kita sambung lagi ayat yang ke-7. Waiz, dan ingatlah di waktu. Ahozna, telah mengambil kami, minan nabiin, daripada nabi-nabi, misaqahum, akan perjanjian mereka.
Wa minka, dan daripada engkau. Wa min Nuh, dan daripada Nuh. Wa Ibrahim, dan Ibrahim. Wa Musa, dan Musa. Wa Isa, dan Isa. Ibna Maryam, anak Maryam. Wa ahuzna, dan telah kami ambil minhum, daripada mereka, misaqan ghalidha, perjanjian yang teguh. Okey, boleh ulang. Ulang Wa idh akhadna minan nabiyyin, dan ingatlah di waktu telah kami ambil daripada nabi-nabi, misaqahum, akan perjanjian mereka. Wa minka, dan daripada engkau. Engkau ni mana nabi ya? Nabi Muhammad. Dan daripada engkau. Engkau ni balik kepada nabi ya. Kemudian disambung lagi, wa min Nuh, dan daripada Nuh. Wa Ibrahim, dan Ibrahim. Wa Musa, dan Musa. Wa Isa, dan Isa ibna Maryam, anak Maryam. Wa akhadna, dan telah kami ambil minhum, daripada mereka, misaqan ghalidha, perjanjian yang teguh ya. Mana ya, perjanjian ini adalah ya perjanjian ya untuk mengesakan Allah Ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Itu adalah perjanjian-perjanjian yang telah Allah berikan ya kepada nabi-nabi dahulu. Sebab itu ya, mereka berdakwah ya untuk apa? Ya, untuk mengajak kaumnya supaya mengesakan Allah Ta'ala. Itu adalah perjanjian ya, yang Allah telah ambil. Yang Allah telah ambil daripada nabi-nabi bahawa tidak boleh mempersekutukan Allah, yaitu mengibadahi Allah ya, dan tidak mempersekutukan Allah. Dan kita manusia juga ya, semua memang ada perjanjian daripada Allah Ta'ala, macam tersebut dalam surah ya Al-A'raf ya, menerangkan yang ya Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian daripada Bani Adam ya. Kemudian ya bila Allah katakan ya bila Allah menyatakan ya, bukankah aku ini ya Tuhan kamu ya, lalu setiap roh ini sebelum dilahirkan ke dunia, dia mengatakan bala syahidna ya. Bala syahidna tu makna benar kami saksikan. Jadi roh-roh ni ya, sebelum dilancarkan dan sebelum dia hidup di bumi, roh ni sudah mengambil perjanjian daripada Allah Ta'ala ya. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah Ta'ala kepada roh tadi. Roh pun menjawab bala syahidna ya. Benar kami saksikan. Di situ mana setiap roh ni yang dilahirkan memang semua sudah mengambil perjanjian bahawa mengakui Allah itu Tuhannya. Tapi bila dah dilahirkan ke dunia ya, maka ya sekelilingnya lah yang mencorakkannya. Sehingga ya di antara mereka ya, kerana sekelilingnya itu yang menyembah berhala
maka diri yang punya roh tadi pun dia mengikutlah alam kelilingnya, iaitu dengan menyembah berhala. Sebab itu manusia ni sentiasa mencari sembahan. Kalau dia dapat ajaran daripada Rasulnya, maka sembahan tu betul lah kepada yang Maha Pencipta. Tapi kalau tak, syaitan akan menyelewengkan atau menyesatkan kepada selain Allah Ta'ala. Ini yang manusia, dia mesti nak cari sembahan. Dan tak kiralah macam mana, dia pun cari sembahan. Itu maknanya beruntung kepada mereka yang mengikut pimpinan Rasul Allah. Jadi sembahan tu betul lah kepada yang Maha Pencipta. Kalau tak, mereka habis sesat lah. Tapi ingat bahawa itu dikatakan roh tadi memang sudah mengambil perjanjian daripada Allah, mengakui Allah itu Tuhannya. Allah katakan, bukankah aku ni Tuhan kamu? Bala syahidna. Benar kami saksikan. Itu ada tersebut dalam surah teruskan je. Teruskan ayat 8. Teruskan ayat 8. Okey. Baik, itu sambung ayat 8. Lias Allah. Supaya ia bertanya. Lias Allah. Lias Allah kan? Situ. Itu ayat 8. Surah Al-Ahzab. Dah. Supaya ia bertanya. As-sadiqin, orang-orang yang benar. Dari sidqihim, kebenaran mereka. Wa a'adda, dan telah ia sediakan. Lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Azaban alima, azab yang amat pedih. Ini boleh apa? Boleh baca. Ulang. Azab yang amat pedih. Lias ala sadiqina an sidqihim, supaya ia bertanya orang-orang yang benar dari kebenaran mereka. Ia di situ ialah Allah, ya. Ia tu mana Allah. Mana supaya Allah macam tu. Mana supaya ia bertanya, iaitu Allah bertanya kepada orang-orang yang benar dari kebenaran mereka. Maknanya kebenaran tentang menyambut panggilan atau dakwah daripada Rasulnya. Tetapi sebaliknya, orang-orang kafir ini yang tidak mau mengikuti kebenarannya, wa'adda lil kafirina azaban alima, dan telah ia sediakan bagi orang kafir azab yang amat pedih.
Ini mana bagi golongan yang mengkufuri kedatangan rasul-rasul dan mendustakan apa yang dibawa oleh rasul. Maka Allah sediakan untuk mereka ini azab yang amat pedih. Ayat yang ke-9, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Uzkuru, ingatlah olehmu, nikmatullah, akan nikmat Allah, alaikum, atas kamu, iz, di waktu, ja'atkum, telah datang ia kepada kamu, junudun, tentera-tentera, fa'arsalna, maka telah kami kirimkan, alaihim, atas mereka, riha, akan angin, mereka taufan, wa junudan, dan tentera-tentera, lam, tidak, tarauha, kamu lihat akannya, wa kanallah, dan adalah Allah, bima, dengan apa yang, ta'maluna, kamu kerjakan, basiro, amat melihat. Baik, boleh ulang? Ya. Baik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Uzkuru nikmatullah, ingatlah olehmu akan nikmat Allah alaikum, atas kamu. Iz ja'atkum, di waktu telah datang ia kepada kamu, junudun, tentera-tentera. Ya. Ini kisahnya adalah dikatakan perang Khandaq. Perang Khandaq ni yang mana orang-orang kafir ni dia ni surah Al-Ahzab kan. Surah Al-Ahzab. Jadi Ahzab ni mana golongan-golongan kafir ni dia bersatu. Walaupun dia berlain-lain kabilah, saling berperang, tetapi kali ini dia bersatu. Dia bersatu untuk menyerang Madinah. Macam tu. Ya. Jadi pada masa itu orang-orang Islam sudah bersedia. Itu yang menggali parit tu. Parit. Jadi kalau mereka nak masuk ke Madinah, terpaksa mereka masuk parit dulu. Jadi senanglah nak panah daripada sebelah atas.
Sebelah atas. Jadi itu yang berlaku, ya, peperangan itu. Jadi Ahzab ini adalah golongan kafirin yang bersatu. Tak kiralah mereka daripada kalangan kafir musyrikin ataupun daripada kalangan Nasara, ya, mereka bersatu untuk menyerang. Ya, kalau macam contohlah, biasanya kita dengar Yahudi dan Nasrani memang dia tidak boleh bersatu dalam segi akidah. Dan mereka juga saling tuduh-menuduh. Ya, tak betul. Tapi, ya, bila mereka, ya, nak menghancurkan Islam, dia meninggalkan, ya, pahaman. Pahaman kebencian sesamanya ditinggalkan untuk menyerang, ya, orang-orang Islam. Dia boleh bersatu. Ya. Jadi, ya, hal ini sebenarnya sudah berlaku zaman Nabi dulu. Mereka sudah mengepung Madinah. Jadi, ya, pendek kata, sesuatu yang paling digeruni oleh orang-orang Madinah. Kerana apa? Ya, kumpulan, ya, orang-orang Madinah ni maknanya tidak ramai yang mau betul-betul di barisan hadapan untuk menghancurkan tentera-tentera kufar ini. Jadi pada masa itu, ini yang dikatakan pertolongan Allah, satu nikmat, yaitu farsalna alaihim rihan, maka telah kami kirimkan ke atas mereka angin. Ya, angin ini angin taufan. Kita bahasakan taufan. Yang mana bayangkanlah angin kalau dah, ya, sampai menerbangkan pasir, ya, orang kafir, tentera nak buat apa? Tak boleh nak buat apa, kan? Maknanya sekarang ni, ya, angin menerbangkan pasir. Ya, sehingga ribut pasir lah. Sehingga, ya, mereka, ya, tidak boleh nak tahan dengan ribut pasir ni. Itu tentera Allah tu. Ya. Kemudian wa junudan, dan tentera lam taroha, tidak kamu lihat akannya. Ini malaikat pula. Tentera yang tak dapat dilihat ialah Allah turunkan malaikat-malaikat. Ya. Malaikat membantu orang-orang mukmin Madinah. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan adalah Allah, ya, dengan apa yang kamu kerjakan amat melihat. Ya. Sampai ketika itu, ya, orang-orang munafik mengatakan, ya, habislah kita, ya, baliklah kita. Macam tu, habislah kita, baliklah kita. Ya, kita tidak akan dapat mempertahankannya. Orang-orang munafik, ya, dah rasa macam dah give up. Tengok, ya, Madinah dikepung. Dah ramai sangat tentera kufar ini. Ya. Jadi apa kata orang mukmin? Apa kata Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah, ya, sebaik-baik pelindung. Itulah ucapan, ya, ketika saat-saat yang, ya, menghantui kita. Kalau menghantui kita, kita katakanlah bahasa hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ucapan ini juga ucapan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan dalam api. Ya, dia ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dalam Quran, ya. Tersebut dalam Quran ucapan ini, ya. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran, ya, tapi kena cari nanti ayat berapa, ya. Ucapannya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kadang orang sambung ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau nak sambung tu sambunglah. Kalau tak sambung pun sampai wakil pun cukup. Ya. Kalau orang menggertak kita, menakut-nakuti kita, ya, ucapan yang paling teguh, ya, kita ucapkan ialah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah buat kami Allah, cukuplah buat kami Allah sebaik-baik pelindung. Ya.
Cukuplah buat kami Allah sebaik-baik pelindung. Itulah ucapan yang paling bagus, paling yang telah diucapkan oleh oleh Rasul sendiri, dan juga yang telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diceritakan. Ketika dah tak ada siapa yang nak boleh tolong, melainkan pertolongan Allah. Di situlah dia katakan, ucapannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kita teruskan lagi ayat yang seterusnya, ayat yang ke berapa tadi? 10 ayat 10. Ayat 10 catatkan ingatlah di waktu ja'ukum, telah datang mereka kepada kamu. Min, daripada, fauqikum, atas kamu, wa min, dan daripada, asfala, sebelah bawah, minkum, daripada kamu, waiz, dan di waktu, zaghat, telah berpaling ia, al-absar, oleh pandangan-pandangan, wa balaghat, dan telah sampai ia, al-qulub, oleh hati-hati, hanazira, ke kerongkong-kerongkong, wa tazunnuna, dan kamu sangka, billahi, terhadap Allah, zununa, macam-macam prasangka, macam-macam prasangka. Baik, ulang, sila. Ingatlah di waktu. Ingatlah di waktu. Isja'ukum, ingatlah di waktu telah datang mereka kepada kamu, min fauqikum, daripada atas kamu, wa min asfala minkum, dan daripada sebelah bawah daripada kamu. Ini makna kedatangan tentera-tentera itu daripada atas lembah, bawah lembah, daripada timur, daripada barat, kepung Madinah, keliling Madinah. Wa zaghatil absar, dan ingatlah di waktu telah berpaling ia oleh pandangan-pandangan. Mana pandangan ini dah mula tak sanggup lah, macam tu bahasa dia, tak sanggup nak lihat. Itu mana telah berpaling oleh pandangan-pandangan. Wa balaghatil qulubul hanajira, dan telah sampai ia oleh hati-hati ke kerongkong-kerongkong. Tahu tak apa bahasa dia maksudnya? Maknanya nyawa tu dah rasa macam nak tercabut, bahasa kita.
Nyawa tu dah macam nak tercabut. Ya. Pandangan tu dah memula memandang ke lain, tak sanggup nak memandang ramainya tentera-tentera tu. Ya. Kemudian yang kedua, hati tu dah gedebak-gedebu, dah macam nyawa nak tercabut. Itu bahasa dia dalam ayat ni, wa balaghatil qulubul hanajir, dan telah sampai ia oleh hati-hati ke kerongkong-kerongkong. Apa maksudnya? Itulah maksud dia. Ya. Maksudnya ya dah macam nak tercabut je nyawa tu. Ya. Nak berdebar-debar. Wa tazunnuna billahi zununa. Ya, dan kamu sangka terhadap Allah macam-macam prasangka. Macam-macam prasangka, nak tahu prasangka buruk lah. Ya. Prasangka buruk. Maknanya, ya, kalau orang munafik ni betul ke agama Muhammad ni? Ya. Kita ni boleh kalah macam ni. Ya. Dia menganggap atau dah mula gusar kepercayaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Dah mula gusar. Itu dikatakan dah mula menyangka buruk. Ya. Menyangka buruk terhadap Rasulnya, menyangka buruk terhadap Allah. Ya. Macam tu. Ya. Ini ya, memang kisah ni adalah kisah berkaitan dengan tentera Ahzab yang datang ya, untuk menyerang kota Madinah. Ceritanya. Itu yang mereka, mana ilham jugalah, satu ilham juga mereka gali parit yang luar biasa. Mana tak ada air. Ya. Pasir digali, mana ada air kat sana. Ya. Longkang kering. Tapi kalau nak masuk ke Madinah, maknanya masa itu terpaksalah dia melalui longkang tu. Kalau masuk longkang tu, mana senanglah untuk pihak tentera Madinah, tentera Islam tu, ya, nak membunuh mereka, nak memanah mereka. Macam itulah tujuannya. Itu satu idea yang baiklah masa tu. Ya. Jadi kalau seandainya tidak ada longkang tu, kan tentu dia terus menerpa. Jadi adanya longkang tu tersekat. Dan mereka turun nanyalah. Kalau turun masuk dalam tu, maknanya nanyalah kalau nak naik ke atas. Belum sempat naik dah kena bunuh oleh orang-orang Islam. Macam itulah bahasanya. Ya. Baik, sambung lagi ya, ayat yang ke 11. Hunalika, di sanalah, ubetulia, telah diuji ia. Telah diuji ia al-mu'minun, oleh orang-orang yang beriman. Wazulzilu, dan telah digoncangkan mereka. Zilzalan, kegoncangan. Kegoncangan. Syadida, yang bersangatan. Baik, ulang. Dan ya. Wa'id, dan ingatlah di waktu yakul Hunalika, di sanalah ubtuliyal mu'minun, telah diuji akan orang beriman. Wazulzilu, dan telah digoncangkan mereka zilzalan, kegoncangan. Syadida, yang bersangatan. Jadi bahasa kegoncangan tu bukan maksud gempa, ya.
Maknanya dia punya pendirian tu ya betul-betul teruji. Mana iman ni benar-benar diuji. Ya. Jadi ini satu ujian yang rasa paling besar dihadapi oleh orang mukmin masa itu. Ya. Pendek kata dia punya jiwa tu dah kecil dah. Dah kecil dah. Maknanya boleh lawan ke tak boleh lawan. Ya, memang itu dikatakan kegoncangan yang bersangatan. Mana betul-betul iman tu diuji benar-benar. Ya. Kalau tak betul, habis. Out. Macam itulah mana tak iman tu akan tercabut lah. Kalau tak betul-betul. Ya. Ini maknanya Allah kalau nak menaikkan darjat seseorang atau darjat kaum itu, biasanya Allah akan datangkan ujian-ujian. Jadi ujian-ujian itu sebagai menaikkan darjat orang-orang mukmin kalau nak tahu. Jadi sebab itu kali ini benar-benar mereka diuji. Baik sambung lagi. Wa'iz dan ingatlah di waktu. Qalat telah berkata ia. Silap. Silap ayat 12. Wa'iz dan ingatlah di waktu yaqulu ia berkata. Al-munafiquna oleh orang-orang munafik. Walladzina dan orang-orang yang fi qulubihim dalam hati-hati mereka maradun ada penyakit. Tiada wa'adana telah menjanjikan ia akan kami. Telah menjanjikan ia akan kami. Allahu oleh Allah. Wa rasuluhu dan rasulnya. Illa melainkan hurura tipuan. Illa melainkan hurura tipuan. Okey. Ulang Dalam hati-hati. Ya. Wa idh yaqulul munafiqun dan ingatlah di waktu ia berkata oleh orang-orang munafik. Walladzina fi qulubihim maradun dan orang-orang yang dalam hati-hati mereka ada penyakit. Maknanya ini ada dua kelompok ya. Satu dikatakan munafikun, orang-orang munafik. Satu lagi orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit ni maknanya lemah akidah. Ya, mana yang baru-baru beriman, macam kita bahasa kita mu'alaf lah. Macam contoh mu'alaf kan. Jadi bila datang ujian-ujian macam ni, ya dia dah jadi ragu. Jadi satu keraguan buat dia. Apa yang dikata? Ma wa'adan Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tiada telah menjanjikan ia akan kami oleh Allah dan Rasulnya melainkan tipuan. Jadi dia boleh katakan tak
percaya apa yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan dia mengatakan ini janji palsu ini. Nak suruh kita mati. Ya. Ini janji nak suruh kita mati. Bukan membawa kesenangan kita. Nak suruh kita mati. Jadi ya kami tak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu. Macam itulah. Dikatakan gurura ni, ini semua tipuan. Ya. Ini cakap siapa? Cakap orang munafik dan juga orang yang lemah akidahnya. Itu dikatakan dalam hati-hati mereka ada penyakit. Penyakit ni kumpulan Rasulullah lah. Jadi dalam kumpulan Rasulullah ni ada yang munafiknya dan ada yang lemah iman. Lemah iman ni lah yang boleh goncang bila dapat hujan. Kena pula dipujuk oleh orang-orang munafik ni. Ya. Lagilah dia terbakar. Dibakar lagi terbakar. Macam itulah bahasanya. Ya. Baik ya, kita sampai ayat 12 dulu. Akan datang ayat yang ke-13, panjang ayat ni. Ayat 13, kita sambung sampai situ dulu. Ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.